Lepas kita ada belajar mengenai kesempurnaan solat kan. So pagi ni pula malam ni kita akan sambung daripada kitab Fiqh Solat yang Engku Ali, Engku Endut. Jadi saya belajar kitab ni lama ni dengan satu imam tua daripada Pasir Mas datang Kota Baru mengajar. Jadi benda ni sangat penting. So soalan yang pertama kepada semua, masuk dalam chat. Apakah ilmu-ilmu yang wajib kita ada sebelum kita mengerjakan solat? Masuk dalam chat. Apakah ilmu-ilmu yang wajib kita pelajari sebelum kita solat? Masuk dalam chat. Ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sebelum kita bersembahyang. Kita ada Ustazah Maryam malam ni. Ini cakap rukun solat. Syazila kata niat. Izzat kata bersuci. Isyah bacaan dalam solat. Okay, not bad. Farduin. Syuhada farduin apa ni? Kemudian ilmu bersuci. Oh, typo error. Tentang sah solat. Ilmu hadas. Oh, cara sembahyang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai pukul berapa malam ni? Ni. 10:30 boleh Coach? Okay. Terus saya zoom kepada berilmu sebelum bersolat. Berilmu sebelum bersolat. Sebelum anda bersembahyang, terlebih dahulu anda wajib mengaji. Dan belajar tentang ibadat yang akan anda kerjakannya nanti. Supaya apa? Supaya ibadat yang kita laksanakan itu molek, sempurna molek, dia kata. Sempurna molek, boleh faham? Sempurna molek maknanya cantik lah. Sempurna dan cantik. Kalau tidak demikian, besar kemungkinan ibadat yang anda lakukan itu tidak sah atau rosak ataupun rendah nilai mutunya. So very important kena faham ini semua ni. So ibu-ibu kena pastikan anak-anak dapat ilmu ni. Justru itu penting ilmu sebelum beribadat. Itulah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'u. Ilmu itu merupakan imam kepada amal. Imam kepada amal. Sedangkan amal itu pula menjadi pengikutnya. Jadi dia ulang 2 kali. Mudah-mudahan dia mengatakan imam kepada ini, ilmu merupakan imam kepada amal. Dan amal of course menjadi pengikutlah. Kalau dah satu jadi imam ini kan. Sabdanya lagi, inna waiman alal ilmi khairun min salatin alal jahlin. Bahawasanya tidur dalam keadaan berilmu. Tarik. Tidur dalam keadaan berilmu adalah terlebih baik dari solat dalam keadaan jahil. Nampak ada perbandingan. Solat yang jahil, sedangkan orang ini berilmu, tapi dia tidur. Seorang tidur, seorang solat. Of course, kalau dari segi zahir nampak, yang tidur ni tak ada apalah. Kan? Of course, nampak yang sedang solat ni bagus. Tetapi ternyata yang sedang solat itu jahil. Dan yang tidur tadi, walaupun dia tidur, tapi dia ada ilmu. Jadi tidur dalam keadaan berilmu adalah terlebih baik dari solat dalam keadaan jahil. Begitu sekali perbandingan. Jadi poinnya nak cerita apa? Kena ada ilmu. Selain itu semua, dengan ilmu membuatkan seorang merasa benar-benar takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada segala hambanya ialah para ilmuwan. Innama, sesungguhnya, yakhshallah, takut pada Allah, min dari ibadihil ulama,
hamba-hamba yang ada ilmu. Hambanya yang ada ilmu. Sebab bila ada ilmu, dia faham, dia tahu, maka di situlah datangnya rasa takut, rasa gemetar, kehebatan Allah tadi sebab dia ada ilmu. Right. Perasaan takut kepada Allah akan menimbulkan rasa kehebatan. Ya, bila ada rasa takut, of course, takut dia ada side is hebat. Rasa keagungan, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, kekudusan Allah Jalla Jalalah. Right? Jadi penting semua benda ni. Kenapa bila kita masuk kepada solat, maka itu kita masuk majlis ketuhanan. So majlis ketuhanan itu bagaimana manifestasi seorang hamba menyatakan sifat kehambaannya kepada Sang Khalik. Dari perasaan takut itulah yang akan menghasilkan khusyuk. Daripada takut tadilah menghasilkan khusyuk. Now, put in a situation that orang tak ada ilmu, tak tahu, tak faham, tak kenal Allah semua. Nak datang khusyuk macam mana? Kan? Yang dikatakan khusyuk itu adalah tenang dan fokus. Ya, saya cerita dah baru ni. Yang dikatakan khusyuk itu adalah tenang dan fokus. Kalau sebut kata khusyuk lah, khusyuk. Apa dia khusyuk lah. Tapi bila kata tenang dan fokus, kita boleh explain, boleh terangkan apa itu khusyuk. Right. Yang merupakan khusyuk merupakan hal yang penting dalam ibadah solat seorang hamba yang mahukan kemenangan dunia dan akhirat. Kenapa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2. Aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah beruntunglah, aflaha kejayaan, mu'minun, orang-orang yang beriman. Allazi, apa dia allazi April? Allazi? April apa dia? Yang, Coach. Yang. Orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Solatihim, solat mereka. Khashi'un, khusyuk solatnya. Jadi penting nak dapat kejayaan, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Maka apakah ilmu yang wajib ada? Apakah ilmu yang berkaitan dengan ibadat solat? Maka tadi macam-macam jawab ni. Ada ni. So kita dah belajar kewajipan kita ni kena ada 3 ilmu kan? Ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. So untuk solat sama juga dia kena tahu semua tu. Setiap orang yang mahu menunaikan solat adalah berkewajipan mempelajari. Ingat, berkewajipan, wajib mempelajari 4 ilmu. Berapa ilmu? 4 ilmu yang telah menjadi fardu ain kepadanya. Solat adalah merupakan manifestasi cara seorang hamba menyatakan kehambaannya. Jadi nak menyatakan hamba macam mana kalau tak ada ilmu usuluddin? Betul tak? Tak ada ilmu usuluddin. Apa ilmu usuluddin? Ilmu untuk nak membezakan di antara khalik dengan makhluk. Kan? Khalik dengan makhluk. Ilmu usuluddin. Jadi solat merupakan cara ataupun manifestasi seorang makhluk, seorang hamba menyatakan kehambaannya kepada Allah Ta'ala. Jadi pastinya dia kena ada ilmu usuluddin. Jadi ilmu usuluddin selain pada nama usuluddin dia panggil ilmu tauhid. 4 ilmu, apa ilmunya? Pertama sekali ilmu tauhid kena ada. Lepas ada ilmu tauhid, dia kena ada ilmu fiqh. Fiqh ni maksudnya kita duk belajar pasal solat malam ni. Betul lah ni ilmu fiqh lah ni. Yang kita duk belajar masbuk muafiq, itu dipanggil ilmu fiqh lah. Right? Kemudian ilmu tasawuf. Sama juga dalam kelas kita hari Rabu, memang saya gabungkan tauhid dengan tasawuf. Dan satu lagi adalah ilmu tajwid. Baca Quran seperti yang saya sebut adalah amalan sunat. Baca Quran adalah amalan sunat. Tetapi bila dah baca Quran, wajib baca dengan ikut tajwid.
Ya, amalan baca Quran adalah sunat. Tapi bila dah baca, wajib baca dengan betul, ikut tajwid yang betul. Kalau tidak, haram jadinya. Ah, So dalam solat, terutama macam Fatihah. Bila kita baca Fatihah, baca tahiyat, tak kena tajwid, tak cukup mukharajnya, tak jadi hukum qauli tu. Rukun qauli tak lepas. So make sure that semuanya Bismillahirrahmanirrahim. Bermula dengan B, ya. Bismillah. Ada setengah orang mula dengan Bismillah. Bismillah. Jadi bila nak baca, fokus satu-satu huruf. Kalau boleh kita tenung, kalau boleh kita tulis surah Fatihah freely, boleh tulis surah Al-Fatihah. Cuba testing sekarang. Cuba tulis surah Al-Fatihah masing-masing. Testing tengok. Kita test tengok. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Cuba tengok. Oh, ini Aina okey lah di sekolah Arab ni. Tengok Aina macam ni. Okey, tolong tulis. Fatihah sekejap. Tolong tulis. Testing sikit. Huruf-hurufnya. Kak Syadi dulu belajar Jawi tak, Kak Syadi? During your time. Ya, Coach. Belajar tulisan Jawi tak dulu? Belajar sempat baca surat khabar utusan Melayu kan? Utusan zaman. Apa tah? Sebelum dihapuskan lah. Ya, sebab yang generasi baru, ada satu generasi yang bila Khair Johari jadi Menteri Pendidikan, dia mengharamkan tulisan Jawi kan? Ya. Jadi generasi itu kesian. Baca Quran pun merangkak, tak tahu sebab apa sekolah tak ada tulisan Jawi. Ini ilmu yang dimanfaatkan tu, amal jariah dia lah. Rosak satu Malaysia. Berapa generasi tu? Berapa juta, berapa puluh ribu orang akibat daripada polisi dia. Dulu elok je kita boleh belajar bahasa Jawi, boleh tulis Jawi, boleh baca Quran dengan baik. Tiba-tiba bila dia jadi Menteri Pendidikan, dihapuskan tulisan Jawi. Jadi akhirnya rakyat Malaysia yang bash itu tak boleh baca Jawi, Quran pun tinggal. Ramai sangat kesian. Sekian betul, laki perempuan sama. So our batch masih lagi okey lah. Tapi ada batch yang itu yang sebelum kita lah kan, sebelum kita. Memang batch ini kesian diorang. Jawi tak tahu, tak boleh baca. Buta huruf lah, buta huruf Jawi. Jadi kalau tak pergi sekolah Quran, memang tak boleh baca Quran diorang. Memang saya jumpa lah, tak boleh baca Quran. Anak dia cakap ayah dia tak boleh baca Quran. Allah sedih. Sudah siap tulisan surah Al-Fatihah? Tak sangka pula malam ni kena tulis Fatihah. Parah betul. Zaman sekolah tak pernah kena tulisan Fatihah. Ustazah, Ustazah pengajar sekolah suruh budak-budak tulis Al-Fatihah tak? Saya aja budak OKU, Coach. OKU pendengaran. Oh, gitu ke? Masya Allah. Jadi kan masa saya mula mengajar tu, saya tak tahu macam mana nak ajar dia orang Al-Quran. Allahu Akbar. Yelah sebab dia tak boleh dengar kan? Dia orang tak dengar. Lepas tu dia orang kan, saya ada sekolah menengah, dia orang ambil SPM. Jadi saya punya teknik ajar, saya suruh dia tengok je lah. Betul Kalau lah. tulis pun dia akan tulis salah. Dia tengok je. Contoh kita nak bagi hukum tak izhar. Kalau izhar mesti ada tanda kat atas. Saya cakap macam tu je. Macam mana tu? Izhar, dia orang nak cakap dengar tak dengar. Ni Coach, dia ada tanda kan. Kalau izhar khalqi, dia ada tanda atas kan. Macam tu dia orang boleh Coach. Allahu Akbar. Ilmu nak bagi Alhamdulillah dapat lah, adalah seorang, bukannya semua. Maknanya ada yang boleh lah. Yalah. Oh, Ustazah ngajar budak-budak ini. Ya kan, yang sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Sebelum tu saya ajar budak biasa. Lepas tu dah tak ada ustazah nak ajar dekat budak-budak OKU. Sekolah yang sama. Dia integrasi. Integrasi lah. Okey, terima kasih Ustazah. Now, teman-teman semua, Aina dah siap Aina? Aina dah boleh tulis semua. Cantik, bagus.
Tengah buat lagi. How confident are you with your Al-Fatihah punya tulis? 100% cik. 90%. 90%, not bad lah. Samsiah macam mana Samsiah? Keyakinan betul tulisan Fatihahnya? Dalam 30, Coach. 30%, tak apa. 3 ayat je. Tak apa. You know, back in 2013, 2013, mula-mula saya datang ke ESQ kan. You know what I did? I asked everybody to write La ilaha illallah. Oh, terkejut semua waktu itu. Tak pernah ada satu konsultan datang minta semua orang tulis kalimah la ilaha illallah. Terkekial semua nak tulis. Kan? So that's how the situation is lah. And they remember that incident lah. They remember that incident until now. Cik Razib lah. Cik Razib. Udah. Semua. And then Puan Fatihah ada sekali. Saya bawa session dengan manager estate Yayasan Pahang Plantation tau. So kami ada sessionnya di Rompin. Jadi waktu tu saya bawa kelas dan sama berduet dengan Puan Fatihah. Puan Fatihah ni bahagian motivator lah, kuat, very strong lah dia, terkenal ASEAN punya speaker. So she was in the class together. Cuma waktu sesi saya tu, saya minta semua peserta tulis kalimah la ilaha illallah. So Puan Fatihah being somebody yang grad daripada US, apa semua, dia very westernized punya lah. Cuma senior pada saya umurnya. Jadi waktu itulah dapat satu kesadaran kepada dia bagaimana dia tak boleh tulis langsung la ilaha illallah. Akan manager estate tu ada juga yang boleh tulis terkial-kial salah betul semua. Tapi Puan Fatihah, bukan Samsiah, sorry ya. Puan Fatihah. Sebab saya teringat nama ni sebab nak lebih kurang sama. Puan Fatihah tak boleh tulis langsung. That was the moment, turning point pada dia. Dia cakap, tak boleh jadi ni. Because after that, macam biasalah saya sambung dengan saya punya sesi dengan diorang kan. Jadi timbul satu kesadaran pada dia waktu itu, bagaimana umur dah dewasa, dah tua, tapi tulisan la ilaha illallah pun tak boleh. Dan seperti saya huraikan, seandainya hanya ada satu tulisan yang kita tahu sewaktu kita hidup yang kita boleh tulis, nothing compared to boleh tulis kalimah la ilaha illallah. Cuma teknik yang saya bawa waktu itu adalah saya minta semua orang tulis nama sendiri dulu. Pejam mata, tulis nama mak, nama ayah, semua boleh tulis dengan baik. Now momennya, okey, sekarang tulis la ilaha illallah. Semua waktu itu memang lingkup lah kan. Jadi, I just want to create the situation about awareness bagaimana kita ni Islam baka sampai begitu sekali parahnya kita ni, begitu sekali berjayanya British mengubah masyarakat generasi Islam di tanah jajahannya. Jadi bila British datang, dia bawa unsur Western dia, unsur Kristian dia, yang asal dulu bumi Melayu ini, orang-orang yang bagus dengan sekolah pondok, dengan tahu baca Quran yang baik, tapi akhirnya anak-anak Melayu yang baru, cucu cicit Melayu yang baru ini, berjaya dipesongkan. Dan ternyata hari ini, terbukti hari ini, kita hanya seronok dengan nama kita, bangga dengan agama Islam, agama rasmi, tetapi in terms of ilmu dan segalanya adalah jahil yang banyak. Jadi ini satu kejayaan kepada mereka dan satu malapetaka besarlah. Jadi kalau tidak ada sebuah kesadaran pada peringkat kita ini, tidak ada satu usaha yang dibuat sungguh-sungguh, maka menjadi semakin parah. Right. Dan nak pula pada peringkat negara sibuk duk bicara mengenai bangsa-bangsa lain. Sedangkan bangsa lain tu hanya very small percentage kan. Apa yang kita nak buat dengan kita punya cara bangsa, kita punya agama semua adalah hak kita kan, hak kita. Mahathir sebut kat mana, negara lain China mana ada sekolah Cina, negara lain India mana ada sekolah Tamil, semua kena ikut ini kan. Tapi mentang-mentang kat Malaysia you all dapat keutamaan ini, nak naik kepala pula. Put aside that one penting adalah kita punya generasi anak-anak kita.
So, antara yang penting adalah menulis kalimah la ilaha illallah. Selain pada kalimah la ilaha illallah, our familiarity should be in terms of Al-Fatihah. Sebab bila kita boleh tulis Al-Fatihah dengan baik, maka sewaktu kita solat, huruf-huruf tadi kita dapat bayangkan dengan sempurna, maka makhraj huruf kita boleh timbulkan. Contohnya dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ramai orang cuma baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, tak sah solat. Tak sah solat. Dia kena Bismillahirrahmanirrahim. Paling-paling sikit makhraj huruf kena tepat. Kena masuk tempat dia. Faham tak? Masuk ruangan dia. Kena makhraj. Setiap huruf tu dia ada makhraj, dia ada rumah dia. Bila ada rumah dia, kita baca tak cukup rumah dia, maka tak sampai. Jadi bila tak sampai, tak kena, solat kita tak sah. Huruf ba contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Fokus satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ha dengan ar-rahman, ain. Jadi ada beberapa huruf setiap ayat itu yang penting sangat makhrajnya ditekankan dengan baik dan sempurna. Kan? Ar-Rahmanir-Rahim itu dah sama tadi. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, kan? Iyyaka na'budu, ain sekali lagi, na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain kena pastikan masuk semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf kena sampai semuanya. Dan siratal ladzina siratal ladzina an'am. Nun sekali lagi, nun dan ain, an'amta alaihim. Kemudian ghin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu 6 harakat kena selesai semua tu. Sebab itulah bicara mengenai masbuk muafiq adalah kenapa? Sebab dari segi pembacaan Al-Fatihah yang kena tepat pada makhrajnya. Jadi kalau dibacanya Al-Fatihah itu seperti bacaan yang biasa-biasa dengan cepat, dengan apa semua, pastinya in terms of makhraj and everything, you're going to compromise. Once you compromise on that, obviously apa yang berlaku, bacaan kita pun boleh jadi tak sah. Bila bacaan Fatihah tak sah solat kita. Kan? So ini kenapa 4 ilmu perlu ada sebelum seseorang mengerjakan solat. Dan hal ini semuanya sepatutnya kita orang Melayu, orang Islam, belajar dah settle sebelum kita masuk umur baligh. Kan? Kalau budak perempuan, kita tahu 9 tahun, 10 tahun tu, iaitu waktu dia dapat period dia. Jadi umur 7 tahun, 8 tahun, nak kena pastikan makhraj semua ni cantik, bagus. Jadi mungkin kita dah lalu semua benda ni, cuma sebagai peringatan, sebab dalam kitab menyebut hal ini, dan kita nak belajar kitab, nak belajar bab solat, dalam kitab ni sebut, kita sebutlah. Kita sebut samalah. Baik, huraian seterusnya. Tahu 4 ilmu kena ada? Apa dia 4 ilmu? Masuk dalam chat. Untuk solat sempurna kena ada 4 ilmu. Apa dia? Oh, Mehdi dah left. Empat ilmu. Masuk dalam chat, please. 4 ilmu. Bagus. Empat ilmu, bagus. Pastikan semua faham. Ada 4 ilmu yang wajib. Fardu, wajib. Untuk kita sempurna solat. So bagi yang tulis Fatihah tak berapa confident, maknanya below 50%, usahakan tengok dekat yang betul dan tulis. Boleh tak? Mona ada malam ni, Mona? Mona?
Coach, ada. How confident are you of your Al-Fatihah? Writing Al-Fatihah. Ada tak? Dengan tengok ke tak tengok, Coach? Dengan tak tengok lagi. Tulis. Tadi Oh, kan kita buat tulis. exercise tulis. Oh, you Tulis. were not around. I masuk lambat sikit, 15 minutes later. Sorry, Coach. Oh, diorang semua dah tulis Al-Fatihah. Betul, tadi baru sempat tulis dua ayat. So how confident are you about the Fatihah? Tulis sambil tengok ke tak tengok? Tak tengok lah, tulis freehand lah. Kena tengok lah, I kena tengok. Ya, tak tengok tak boleh. Belum lagi. So now let's say katalah kita ni mampu tulis Al-Fatihah. Mampu tulis surah Al-Fatihah. What do you think of yourself? Sorry, Coach, I don't get the question. If you are able to write Al-Fatihah freely, macam you tulis nama you. Oh, okay. Macam you tulis nama you. How do you say to yourself? Oh, I feel very confident and I feel satisfied. That's right. Kepuasan, keyakinan, rasa selamat, it's different, you know. Malam ni bila I minta you tulis Al-Fatihah, you terkapai-kapai, terkiak-kiak kan? How do you rate your, masuk dalam chat masing-masing? Masuk dalam chat, how do you rate you punya tulis Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang ada 7 ayat itu, how do you rate yourself? Daripada 1 sampai 100. 1 sampai 100. Give marks. Bagi markah kepada diri masing-masing. Oh, Fazlina kata 90%. Pandai. Ustazah Maryam, of course lah. Ustazah Maryam. Okay, Fazlina, ambil gambar sikit. Fazlina punya. Boleh tak Fazlina ambil gambar Fatihah yang Fazlina tulis? Bezura 30%, Mehdi 30%, Samsiah 30%. Fazlina sekolah Arab ke dulu? Repeat question. Fisha, dia selalu gaib ni. Macam ni Fisha. Tadi kita buat exercise menulis surah Al-Fatihah. Right? Mungkin Fisha masuk lambat kot, tak apa. So the thing is that kita sama-sama buat satu praktis menulis surah Al-Fatihah bermula dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi tulisan Bismillahirrahmanirrahim, semua orang boleh tulis. Kan? Boleh jadi Bismillah. Tapi bila ayat-ayat yang berikutnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Caca Marba mungkin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dan ayat seterusnya itu mungkin dah mula kacau tahap lidah, kan? Jadi tak apa, that was before, itu sebelumnya. Yang kita nak adalah satu keadaan di mana bukan sahaja kita boleh membaca surah Al-Fatihah, tetapi juga kita boleh tulis surah Al-Fatihah. April, how confident are you of your Fatihah? Tulis surah Al-Fatihah. Tak pernah tulis. Tak pernah tulis. Ana kata 50%. Okey, saya nak share satu experience. Tahun 1999 kot. 99 ke tahun 2000 lah. Ada satu syekh daripada Mesir, Dr. Ashraf, datang Malaysia, Kota Baru, jumpa dengan saya. Waktu tu umur dia dalam 40 plus lah kot. 40 plus lah. Ya, Fisha tulis, tak tengok lah. Maksud kita tulis freehand macam Fisha tulis nama Fisha, kan? Jadi bukannya tengok ada contoh kita pun follow, bukan. Tulis ni maksudnya kita ambil satu kertas putih, tulis surah Al-Fatihah. You can easily tulis. Itu maksud dia. Okay. So Dr. Ashraf tadi, you know,
dia adalah salah seorang daripada hanya beberapa orang sahaja yang tinggal di atas dunia ini yang boleh menulis Al-Quran. Sebuah sebiji Al-Quran dia boleh tulis. Dia adalah dipanggil apa? Certified. Ada sanad menulis Al-Quran. Mana bagi kertas kosong dekat dia, dia boleh tulis Al-Quran daripada Bismillahirrahmanirrahim tu sampailah surah An-Nas. Dan dia cakap orang yang boleh mampu tulis ini hanya ada beberapa orang sahaja dalam dunia sekarang. Yang lain-lain dah tua-tua. Yang lain-lain dah tua. Dialah antara yang muda, dia kata. Dan Syekh Aiman yang rekrut dia. Dia doktor pakar ENT rasanya, pakar ENT waktu tu. Tapi bila jumpa dengan Syekh Aiman nampak dia doktor Dr. Ashraf, bukan Ashraf sekarang ni, Ashraf yang dulu, Ashraf yang sebelum ni. Bukan Ashraf sekarang. Ashraf sekarang ni fiqh. Jadi Ashraf yang saya jumpa dulu, dia sanad Al-Quran dia daripada Rasulullah kan, dan dia boleh tulis dan dia certified untuk tulis Al-Quran ini. Dan kerja dia di Madinah untuk nak cek Al-Quran yang dicetak. Jadi kalau bila dia cek ada Quran yang salah tulis, dihapuskanlah. Itu tugas dia, kerja dia. Dan orang Mesir, dia cerita kat saya bagaimana kerajaan Mesir waktu itu sangat anti kepada ulama ini, sehingga kan dia balik Mesir sebenarnya daripada Kota Baru, dia balik Mesir nak jumpa parent dia tau. Entah macam mana info sampai, bila dia sampai di airport, polis ambil masuk dalam penjara kan, dia dikurung di penjara. Dan dia balik nak jumpa dia punya mak ayah dia. And then tiket fly back to Malaysia kan, fly back to Malaysia daripada penjara, dia pun dihantar balik ke airport. Dekat situlah dia jumpa dengan mak ayah dia sebelum dia fly back balik ke Malaysia balik. Ya Allah, kata ini sebenarnya harta, aset rakyat Islam. Tapi begitu pemerintah Mesir kerjakan. Jadi dia pergi Mesir, balik Mesir itu 10 hari itu sebenarnya untuk nak jumpa mak ayah dia. Tapi end up dalam penjara. Dia kata apa salah dia? Dia kata kerana dia orang hebat dalam Al-Quran punya ni. Jadi itulah cerita Allah Akbar. Yahudi punya cerita semua lah. Sama dengan Syekh Dr. Ashraf yang ada kita juga ni. Pasport dia tak boleh nak perbarui, kena balik Mesir. Jadi dia duduk bimbang. Saya duduk jumpa dengan dia, Allah kesian dia. Dia bimbang, dia kata balik Mesir ni. Most likely, sampai airport dia, he won't be able to see his family, dia kata. Allah Akbar. Jadi sementara kat Malaysia ni kita yang bebas, make sure that kita buat dengan betul semua. Kan? Baik, coming back to cerita mengenai, saya belajar daripada dia lah. Bila saya tahu bahawasanya dia berkemampuan menulis satu buah Al-Quran complete, and I look at myself, not surah Al-Fatihah cannot even write that time lah. Kan? That's why I measure myself. Takkan surah Al-Fatihah pun tak boleh tulis, hanya 7 ayat. Jadi I'm giving you the same awareness sekarang. Jadi kalau yang rasa nak perbaiki supaya dapat satu kertas kosong, boleh ditulis surah Al-Fatihah dengan baik, that would be nice to have. Betul tak? Mona? What would you say if you are able to write the entire surah Al-Fatihah with a perfect, dengan full confidence? At that time, Mona, bayangkan Mona mampu menulis surah Al-Fatihah daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin Amin tu. You are full confident that whatever that you written down tu is betul, perfect. How would you feel that? I rasa the feeling is very memang amazing feelings yang cannot be described. Yang kita dengan Allah sahaja, the connection. Satisfaction, you know. Satisfaction.
the satisfaction. So sekarang malam ini jadikan ini satu projek personal yang you nak buat. Mula-mula tirulah dulu. Mula-mula tirulah dulu. Lepas tiru, kena kita boleh. Tak banyak pun 7 ayat. You know why? Kita dah menulis nama, dah tulis huruf Roman for years and years, from how many years and how many millions huruf yang kita dah tulis. Betul tak Kak Sherry? Sekarang lagi parah pakai laptop semua ni, tak menulis dah. Pakai tekan jari. Tulisan pun makin bodoh dah jadi. Generasi baru suruh tulis pun lagi payah sebab dia main keyboard je. Sedangkan menulis ini ada kaitan dengan otak, kan? So the rest biarkanlah. We cannot do anything about the rest. Apa yang kita boleh lakukan, whatever that within our control, kan, within our efforts, this is what we do the best. So siapa nak perfectkan dia punya tulisan Al-Fatihah, boleh masuk dalam chat tengok siapa nak buat. Ya, silakan. The feeling is different, you know. Let me tell you, if you are able to do it confidently, practice. Ada orang mungkin lama sikit, ada orang boleh cepat, tergantung you punya baseline lah. Kan, kalau baseline Kak Siti apa semua kan, tak banyak pun. Bayangkan setiap huruf tadi tu kita boleh tulis. Okey, apa manfaat dia? Manfaatnya adalah bila kita solat, bila kita baca Al-Fatihah tadi, with that practice, we can visualize the huruf. Bila kita boleh visualize the huruf, mukhrajnya tak lari. Mukhrajnya kita jelas. Jadi itu membantu dalam solat. Mukhraj tadi. Otherwise, bila baca atas dasar subconscious tadi tu, that's where the danger coming in. Dangernya apa? Kita sebab dah biasa, dah laju, jadi mukhraj huruf boleh jadi tidak sempurna. Boleh jadi tidak sempurna. Kecuali kita dah memang qari'ah dah memang tahu semua cantik, so become natural part of us lah. But even as a qari'ah pun, the ability to write the entire surah Al-Fatihah will have an extra added advantage. Ya, macam kat saya, macam mula tulis la ilaha illallah dulu. Oh, lintang bukan susahnya. Sekarang tak semua tulis boleh insya-Allah. Ya. So so that's how it is lah. Right. So kita sambung, ada masih 9 minit lagi. Sampai mana tadi? Apakah ilmu yang utama berkaitan dengan ibadat solat? Okey, 4 ilmu itu adalah ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf dan ilmu tajwid. Ilmu-ilmu ini diwajibkan mempelajarinya kerana ia mempunyai kaitan rapat yang tidak boleh dipisahkan sama sekali dengan ibadat solat. Baik, ilmu tauhid. Seseorang dapat makrifatullah. Kita belajar ilmu tauhid ni tujuannya nak dapat makrifatullah. Apa maksud makrifat? Dah boleh kenal Allah. So how can you solat sedangkan Allah tak kenal? Bila tak kenal Allah, solat tak sah. Kan? Itu kenapa ilmu sifat 20 nak kena beres. Perlu diberesin. Indonesia kata. Perlu diberesin. Perlu diselesaikan. Sempurna ilmu sifat 20. Sebab apa? Itu adalah ilmu paling sikit untuk dapat kenal Allah. Dia benar-benar mengenali Allah yang disembah dalam solatnya. Justru itu dia menunaikan solatnya dengan penuh cinta, kasih, penuh rela dan betapa nikmat sekali. Jadi khusyuknya datang apabila ada ilmu tauhid. Malahan dia merasa tidak cukup dengan solat fardu sahaja. Lalu dia menambahkan lagi dengan mengerjakan solat-solat sunat. Jadi solat sunat yang kita nak kerjakan, dia bukan atas dasar nafsu. Tapi atas dasar manifestation seorang hamba nak menyatakan kehambaannya kepada Allah. Itu baru datang nikmat mengerjakan solat-solat sunat. Solat sunat adalah untuk nak tampal kekurangan, kecederaan yang berlaku kepada solat fardu.
Seorang yang ada ilmu tauhid, bila dia faham kehambaan dia, maka dia akan buat solat sunat dengan kerelaan. Bukan buat solat sunat kerana pahala. Pahala, sekali lagi saya sebut again and again, it's Allah punya urusan dia nak bagi. Jadi kalau kita duk fokus nak pahala, maka di situlah dia jadi, Rasulullah sebut apa? Hamba yang jahat, hamba yang kurang ajar. Kurang ajar. Jadi of course misi kita nak kumpul pahala. But when it comes to doing ibadah, it's about manifestation of seorang hamba Allah. Ya, lebih-lebih lagi dalam bab solat. Selain itu, dia merasakan dengan penuh kesedaran tanpa alpa lalai bahawa segala perbuatan, segala bacaan dan semua gerak-geri serta lintasan hati dalam solatnya sedang disaksikan, sedang dilihat, sedang diperhati, sedang didengari dan diketahui oleh Allah yang Maha Ada, yang Maha Mengetahui, yang Maha Melihat, yang Maha Mendengar. Kan kita belajar dalam sifat ni, sifat makni itu kan? Allah yang hidup, Allah yang Maha ada ilmu, Maha Mengetahui, Allah yang Maha Melihat, Allah yang Maha semua ni. Bila sifat makni tadi difahami dengan betul, right? Maka di situlah kita tahu waktu kita solat ini seolah macam ada CCTV. Jadi beza solatnya. That awareness tadi itulah merupakan rukun ihsan, kan? Rukun ihsan. Saya tanya Kak Sherry baru ni. Rukun Islam ada berapa? Semua masuk dalam chat. Senang, kita nak activate sikit. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam 5 perkara. Bagus. Rukun iman? Ada 6. Bagus. Rukun agama? Rukun agama? Ada 3. Very good. Rukun agama ada 3. Mona jawab 6 ni apa ni? Rukun iman ke rukun apa ni? Rukun agama ada 3. So, rukun solat ada berapa? Rukun solat. Solat 13 yang dibagikan kepada 3 kan? 13. Sebenarnya rukun solat ada 3. 3 tadi pecah menjadi 13. Ramai kita ambil kata ada 13, maka kita forget about 3 tu. Rukun solat sebenarnya ada 3. Daripada 3 pecah menjadi 13. Right. Rukun solat. Rukun syahadah ada berapa? Rukun syahadah? Rukun syahadah ada 4. Right. Tadi rukun agama ada 3 kan? Apa dia rukun agama? Islam, iman, ihsan. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun ihsan ada berapa? Kak Syahdi dah garuk kepala dah. Rukun Islam ada 5. Dah jawab Rukun kan? iman, Dah jawab dah dalam WhatsApp tu. tak apalah, malam ni kita tanya orang lain. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, rukun ihsan ada berapa? Nak kata ada 2. Apa dia rukun iman? Rukun ihsan, Aina? Zahir dengan batin. Okey. Zila kata ada 2 ni, apa dia 2 ni? Sama China, zahir dan batin. Okay. Mana dapat? Mana dapat Aina dengan Zila? Di dalam subconscious. Kat Siti, Mungkin pernah terdengar kot. rukun ihsan berapa kat Siti? Bismillahirrahmanirrahim. 1 lah Coach. Rukun ihsan ada 1. Apa dia? 1 sebab yang macam apa yang kita yang dalam hadis tu kita
kalau kita tak dapat melihat Allah tapi kita Allah melihat kita macam tu. Itu Lebih description-nya. kurang maksud dia tu. Ka'annaka tak ingat ayat dia tu coach. Ka'annaka taroh wa illam Fa'ilam yarah. fa'ilam yarahu fa'innahu Ah, yaraka. Takut ah. tersalah. Itulah rukun ni Itu, coach satu. itu dia punya description dia, Oh, okey. penerangan dia, penjelasan dia. Kan ini kata ada rukun ihsan ada 2. Apa dia kat ini? Zahir dan batin, coach. Zahir dan batin. Mana dapat ni ya? Ustazah Mariam? Ustazah Mariam? Saya pernah dengar sebut. Tapi Ah, lupa. ya. Kita pernah sebut. Saya mencari rukun ihsan lama tau. Banyak. Lama tak pergi sana, cari sana sini. Baru dapat. Masya Allah. So tak apalah, kita tunggu dululah. Alah, sekarang lah coach. Kita tunggu dulu. Terus lah, coach. Saya ingat lagi. Tahu coach. Kena search, Tak tahu kena search coach. dulu. Lupa. Sebab saya mencarinya lama betul. Betul Apa tak 2 rukun coach? ihsan? Can I try? 2 tu betul Ayah tak? siapa nak try? Anna, Ya. rukun ihsan bukan ke yang takwa, tawakal dengan ikhlas? Is it consider rukun ihsan? Okay. Even kalau tanya ustaz pun, kalau dia tak mengaji ya, dia akan bagi jawapan macam ni lah. Macam you cakap ni lah. Zahir, batin, takwa, ikhlas, semua ni lah kan. Tapi it cannot be this way. Sebab bila saya tanya guru sana, tanya ustaz sini kan, jawapan tak sama. Saya kata, it cannot be this way. It doesn't match. Sehinggalah saya jumpa Ustaz Aziz. Ustaz Aziz cerita, wah, dapat daripada kitab sebenarnya. So kita hold dulu. I won't really, sebab saya mencarinya lama. So you all pun kena inquisitive juga. Bukan Ana, bukan yang tu Ana, bukan. Kita apa, kita parking dulu. I want you to have some curiosity to search tengok. Right? Nampak tak kat sini? Kita boleh bicara mengenai rukun agama, kita kata ada 3, Islam, iman, ihsan. Mungkin zaman kita muda pun tak tahu cakap Islam, iman, ihsan. Boleh jadi ya. Jadi bila kita mula kenal ESQ, dalam ESQ datang 165, nombor 4 hari bawah, maka semua sebutlah 165. Dan ternyata bila saya tanya rukun syahadah, tak ramai juga yang tahu. Contohnya dalam MBC, berapa rukun syahadah, semua pun the same reaction. Ada ke rukun syahadah? Kan? Dan malam ni, satu bom lagi dilepaskan. Rukun ihsan ada berapa? Semua cakap, boleh ada cakap 1, ada cakap 2. Tapi bila ditanya apa itu 2, masih lagi belum betul. So, how do you rate yourself? How do we rate ourselves? All this basic thing, basic structure of our Islam is not complete. How do we rate ourselves if that's the case? Kesian kan? Kesian kan? Kesian sangat. That's right. Jadi kalaulah tidak ada kesedaran, maka hal ini makin parah, makin berlarutan. Ya, makin parah, makin berlarutan. So insyaAllah ada rezeki ke depan, saya akan ceritalah apa dia 2 rukun ihsan itu. Mudah-mudahan ada rezekinya nak diceritakan suasananya yang betul. Alright. Hari Rabu nanti. Apa dia? Rabu pagi nanti. Rabu pagi? Tengoklah ada rezeki dia ke? Curious. Carilah dulu masing-masing, cuba cari tengok. Sebab saya cari sendiri banyak dengan tanya sana, tanya sini. Kata tak berapa puas. Tak puas. Tidak salah. Macam Ana sebut tadi, takwa, ikhlas, semua kan. Kak Siti pun cakap. Tapi the exact one I dapat dengan Ustaz Aziz. Itu memang tepat lah. Memang tepat. Memang tepat. Okay. So, wah, dah 10.30 dah. Kita cerita.
Penting dalam bab faham ilmu-ilmu ni pasal apalah? Sebab seperti yang hadis Rasulullah sebut tadi, orang berilmu tidur pun jauh lebih baik daripada orang yang jahil mengerjakan ibadat. Tu dia kan. Baik, itu sama sikit lagi. Adapun orang yang kurang makrifatnya, yakni mutauhidnya kurang dengan Allah, maka dia hanya bersolat pada zahirnya sahaja. Tetapi pada hakikat batinnya dia sedang bermain wayang. Allahu Akbar. Hakikatnya bermain wayang. Apa bermain wayang? Rohnya tak solat. Yang buatnya apa? Jasad je gedung-gedang buat naik turun. Kawan saya cerita lagi power pula. Dia kata sebab apa dia nak pergi stadium nak tengok bola. Jadi lepas main bola dekat padang petang-petang, masuk mandi, lepas mandi masuk bilik sebab nak cepat ni nak pergi tengok bola dekat stadium ni. Sambil pakai baju tu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca kuat-kuat. Tapi baca pakai baju, pakai seluar, bacanya baca macam solat. Jadi mak kat luar ingatkan dia duk solat je kan. Tapi sebenarnya tak solat. Dia cerita kat saya waktu kat universiti, teruklah tu aku dulu dia kata. Sibuk nak pergi tengok bola macam tu sekali buat, baru dia sadar. Waktu tu. Kan? That's how it happens lah. That's how it happens. So apa yang berlaku bila ilmu tauhid tak ada, very unlikely nak dapat khusyuk. Sedangkan kalau tak khusyuk, maka tak adalah apa nilai solatnya. Kan? Itu pentingnya ilmu mengenal Allah dipelajari dengan betul-betul. Itu pasal bab ilmu tauhid. Dengan ilmu fiqh, seseorang dapat mengetahui hukum hakam yang berkaitan dengan ibadat sembahyangnya. Dengan itu dapatlah dia menunaikan sembahyangnya dengan sempurna, betul lagi sah. Ini yang kita sedang buat ni. Satu. Baru ni kita belajar pasal qasad ta'arud ta'yin. Sebelum ni tak pernah tahu qasad ta'arud ta'yin kan? Jadi kalau tak tahu qasad ta'arud ta'yin, tak tahu dia punya rukun tiga-tiga semua tu. Jadi ilmu fiqh bab solat tak ada. Bagaimana nilai solat kita tadi? Main wayang lah. Bermain wayang. Right. Dengan ilmu tasawuf, seseorang dapat menghindarkan keburukan hati yang bernajis dengan riya, ujub, hasad dengki dan lain-lain sifat keji yang akan merosakkan segala pahala solatnya. Jadi kita ni dalam keadaan sentiasa campur, iaitu dosa dan pahala, dosa pahala. Kita buat pahala daripada solat, tetapi pahala solat tadi habis musnah apabila yang dalam keadaan yang hasad dengki apa semua itulah yang ilmu tasawufnya tak ada. Bila ilmu tasawufnya tak ada, segala perbuatan amalan kita memakan pahala-pahala yang kita kumpul daripada solat. Jadi itu kenapa pentingnya ada 4 ilmu tadi itu. Dan ilmu membaca Al-Quran dan tajwidnya, seseorang dapat membaca bacaan sembahyang dengan betul dan baik dari segi sebutan huruf, makhrajnya, panjang pendeknya dan lain lagi berkenaan dengan hukum tajwid supaya tidak terjerumus kepada yang haram. Kalau haram dalam bab tu, sepatutnya dalam solat untuk nak kumpul pahala, ternyata jadi dosa pula sebab tak belajar ilmu tajwid, bacaan tak betul. Kan? Maka itulah cerita malam ini, 4 ilmu yang mesti ada sebelum mengerjakan solat. Sebelum. Jadi macam mana kita dah remaja-remaja ni? Dah remaja. Dah remaja ni, tak apa. Dah oleh kerana rezekinya sekarang, maka berusaha. That effort that counts. Tak ada effort itu yang bahaya. Efforts itu count. Jadi bila kita dalam keadaan belajar, maka itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Yang penting put ourselves in the learning mode, in the learning process. With that learning, kita membaiki amal ibadah kita. Bila baiki amal ibadah kita, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala terima ibadah kita. Jadi daripada situlah membuat kita menyelesaikan tanggungjawab kita insya-Allah. Right. Ilmu yang menjadi pelengkap kepada ibadah solat. Ilmu bahasa Arab. Ini pelengkap. Kalau tadi 4 yang wajib. Yang pelengkapnya, now you might understand why
I create the class untuk nak memahami bahasa Arab Quran. Ingat tak? Kita dah mula dulu kan, nak faham bahasa Arab Quran supaya apa? Suatu imam baca surah, sekurang-kurangnya kita dapat mesejnya. Okay. Ilmu bahasa Arab adalah menjadi pelengkap dan penyempurna kepada ibadat solat. Dikatakan begitu kerana dengan mengetahui dan mengerti bahasa tersebut, seseorang akan dapat memahami makna dan maksud bacaan solatnya. Hal ini akan membawa kepada penghayatan dan kekhusyukan bagi orang yang bersolat. Dengan itu sembahyangnya akan menjadi lengkap dan sempurna insya-Allah. Jadi bila imam baca surah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khashi'un, wallazi, semua kita pun boleh tahu makna-makna dia. Jadi penguasaan vocabnya berapa banyak? 370 vocab sahaja. 370 vocab, insya-Allah boleh kuasai 90% daripada Al-Quran. Kan? That statistik yang saya duduk share lama dah. And the efforts of nak dapatkan 370 vocab tak susah sebenarnya. Dengan syarat ada kita susun sikit-sikit as we go on in our life, as we age in our life, as our age keep on increasing. Setiap hari umur kita meningkat, vocab Arab Quran kita juga turut meningkat. How nice is that? How nice is that, kan? Beautiful. Yeah, so that's the direction lah. Okay, so Kak Sherry, nak share apa? Silakan. Bukan share, nak tanya coach. Kelas bahasa Arab tu akan diteruskan? Okey, kebetulannya apa yang berlaku dengan Dr. Ashraf, dia punya pasport dia dekat expired. Biasanya sebelum ini dia renew dekat embassy di KL. So happen tahun ini embassy di KL kata dia kena perbaru di Mesir, kena balik di Mesir. Jadi apa yang saya dapat kutip daripada dia kata most likely bila dia pergi balik Mesir, dia kena tangkap, dia kata. Jadi sebelum dia balik ke Mesir untuk ini apa yang dia share kat saya lah. Dia nak selesaikan buku, mudah-mudahan kelas dia tu boleh berjalan walaupun dia berada di dalam penjara, contohnya dia kata. Apa yang dia ajar dekat ustaz-ustaz, nak bawa bahasa Arab Quran, apa semua ni boleh jalan sebab ada buku yang disiapkan. So dia tengah fokus nak siapkan buku tu. Alright. Jadi fokusnya di situ dan dia cuba dapatkan ustaz lain ganti dia sekejap, dia kata. Sementara proses buku dah nak siap dah. Saya selalu kontak dia apa semua ni kan. So nak siap dah. So kebetulan 2 minggu lepas ustaz yang tu clash jadual dia. Jadi tengah susun balik. Besok saya akan jumpa sekali lagi. Mudah-mudahan ada berita baik lah. Sebab dia apa ramai ustaz yang ni. Cuma saya minta ustaz yang yang sama level dengan Ustaz Ashraf lah, Dr. Ashraf sendirilah. Kan? Jadi bukan tak ada, cuma kebetulan situasinya adalah dia nak fokus selesaikan buku supaya seandainya dia ditangkap bila dia balik Mesir nanti, kelas tetap boleh berjalan sebab buku dah ada dah. Otherwise semua kena refer dekat dia, dalam kepala dia semua, dia kata. Jadi dia sedang menurunkan ilmu tadi ke dalam buku. And he's working very hard on that. He's working very hard on that. So untuk kita, what should we do? Untuk kita ada dalam internet pun ada. Saya duduk banyak belajar bahasa Arab Quran daripada yang saya duduk share tu lah. Yang pada lesson 1, 2 apa semua tu, that one's very powerful. That was very powerful. At my own time, saya cuma ambil 2 slot sehari, 2 slot sehari, saya dapat banyak vocab daripada situ. Cuma kena ada komitmen dan disiplin lah. Komitmen dan disiplin, you will get that. Kena berguru coach, macam Kak Sherry ni. Kalau tak jadi. Berguru, memang kena berguru. Sebab tu saya ambil Dr. Ashraf sebab dia sanad dengan Rasulullah. Dia ada direct sanad dengan Rasulullah. Jadi bila kita ada connection, Baba sebut cangkuk. Bila ada cangkuk dengan dia,
Walaupun kita ada tambah-tambah sendiri, the main cangkuk dengan dia tu ada. Jadi macam kita semua ni, memang dalam student dia, cangkuk dengan dia. Bila kita tambah-tambah yang lain pun, cangkuk dengan dia tu masih maintain. Itu penting. Jadi di situ dapat keberkahan yang kita harapkan, insya-Allah. Okey, itu cerita dia Kak Syari. Besok saya jumpa Ustaz sekali lagi, dan saya update lah. Besok, lusa semua. Mudah-mudahan buku tu dapat disiapkan lah. Kesian pula dengan cerita Cik ya. Kesian pula Oh, lah. dahsyat. Sebab apa? Apa yang berlaku dulu kan waktu Husni Mubarak jatuh kan. Jadi naiknya apa tu sekejap tu. Kemudian Arab Spring kan menaikkan pemimpin Islam. Lepas tu Amerika datang naik Sisi sekarang. Itu kan Sisi dengan Benjamin Netanyahu, diorang sama-sama remaja sekampung tau. Benjamin Netanyahu sekarang ni, Perdana Menteri Israel, dengan Mesir punya presiden, Mesirnya presiden yang nama Sisi tu, diorang besar sekampung. Kampung itu adalah kampung Yahudi di Mesir. Diorang sama-sama remaja dulu. Jadi Sisi yang jadi presiden Mesir ni, boleh jadi Yahudi yang munafik, yang Islam munafik boleh jadi. Who knows? Kan? Tu situasi, Allahu Akbar, musuh Islam dahsyatnya. Macam sang Snok Hongronye datang ke Indonesia, munafik lekemain lagi dahsyat. Tapi dia datang pakai jubah, pakai serban, duduk mengaji di pesantren, naik nama jadi syekh, orang dia ikut dia. Tak tahu bawa ajaran salah. Purposely datang. Jadi macam-macam cerita. Jadi kalau kita tak jaga kita punya, memang jahanam meranap lah. So penting sangat ada awareness dan bertindak, perkuatkan ilmu kita supaya amalan kita tadi cantik dan bagus, insya-Allah. Okay, Coach Aini, malam ini situasinya itulah ceritanya, 4 ilmu yang kita tahu, 4 campur 1, right? Ada cerita-cerita selingan-selingan, supaya tak mengantuk lah. InsyaAllah interesting lah ada lagi. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's have a good rest. Kita sudah dengan tasbih kifarah dan tasbih petang wa surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah hamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih Coach Aini. Terima kasih Kak Terima kasih Coach. Aini. Terima kasih Coach. Terima kasih Kak Ni semua. Assalamualaikum. Terima kasih.